yang kini bangun bersuara yang mengatakan this is not war, this is genocide, this is mass killing. Ini adalah perlakuan jenayah antarabangsa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan topik series di mana kita akan membincangkan tentang ketabahan wanita Gaza di mana mereka kehilangan anak. Bukan sahaja kehilangan anak tapi juga kehilangan harta, rumah, keluarga dan suami, tapi masih lagi mengukuhkan kepercayaan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mereka tidak pernah pun rasa down. Dan disebabkan itu juga bila kita tengok sekarang banyak orang western yang macam tak percaya macam mana wanita-wanita ini semua boleh kekal tabah walaupun kehilangan semua benda. Dan hari ini di Sembang Wanita Extra, saya bukan keseorangan sebab saya bersama dengan Kak Adibah hari ini yang akan menceritakan apa yang berlaku actually dekat Palestin Gaza pada hari ini. So Kak Adibah hari ini sihat? Alhamdulillah sihat. So Kak Adibah boleh ceritakan macam mana Kak Adibah mula masuk dalam perkara-perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih for the opportunity kongsikan dengan viewers Mingguan Wanita tentang topik ni. Okey, macam mana terlibat? Sebenarnya saya rasa tahun ni 2023 adalah kebangkitan seluruh rakyat dunia. Bangun, selit mata, nampak realiti yang sebenar. Sebab sekarang ni visual tanpa sempadan, maklumat berita tanpa sempadan. Kita dulu hanya mengharapkan pelapor-pelapor daripada media massa. Tapi kini rakyat biasa, rakyat jelata pun dapat melaporkan. So masa saya celik mata tu adalah pada tahun 2010. Pada ketika itu Al Jazeera, sebelum ini satu media platform dalam bahasa Arab, mula mengadakan satu platform dalam bahasa Inggeris. So itu adalah tahun kedua dia. 2010, second year. Pertama kali saya dapat melihat lintas langsung berkenaan isu Palestin dari lapangan. Masa tu dia ada 3 wartawan, satu di depan pintu Rafah, satu di dalam Gaza, seorang je, dan satu lagi di dalam kawasan jajahan yang kita kenali sebagai Israel. Masa tu barulah mata saya terbuka, tapi tidak seterbuka tahun ini. Sebab kini bukan 3 wartawan yang melaporkan. Kini beratus ribu orang melaporkan. Betul. Macam kita tengok macam dulu memang berlaku dah war. Macam orang kata dah 75 tahun war antara Gaza dan juga Israel ni berlaku. Tapi saya rasa tahun ni lah baru kita nampak actually apa yang berlaku. Okey. Kanak-kanak dibom, kanak-kanak rentung setiap saat. So mungkin itu yang membuka mata dan menyebabkan anxiety kot kepada rakyat Malaysia. Sekarang ada yang macam tak boleh nak scroll Twitter, tak boleh nak scroll social media. Sebab every time scroll je kita akan nampak semua berita-berita macam tu. Okey. So macam pendapat akak sendiri macam mana? Alright. Pertama sekali ialah memang selama ini kita mengikut percaturan ataupun maklumat media barat. Malah media Malaysia pun, negara kita pun melanggan media barat. Macam contohnya media platform macam Reuters. Okey, yang maklumatnya datang daripada media-media antarabangsa dan media barat contohnya. Sebab dia ada yang wartawan dia yang buat liputan, ada dia dapat daripada platform media lain. So rata-rata media barat sangat pro-Israel. Kita dapat lihat jelas pada tahun ini juga bagaimana Amerika dengan membuta tuli menyokong segala perlakuan jahat Zionis Israel tanpa mengambil kira kebenaran realiti. Dan mulut kita pun, naratif kita pun kita menyebut war. Tapi hakikatnya it's not a war. It's genocide. Dan saya tak salahkan siapa-siapa pun menggunakan war. Inilah bahasa yang digunakan oleh media barat selama ini. Dan kita sekarang dah bangun. Malah kini begitu banyak orang pada tahun ini khususnya daripada United Nations, mereka daripada lapangan, bukan orang Arab, bukan orang Palestin, bukan orang Islam mereka yang merupakan pengamal ilmu perundangan antarabangsa, mereka yang merupakan aktivis, mereka yang daripada bidang guaman yang kini bangun bersuara yang mengatakan this is not war, this is genocide, this is mass killing.
Ini adalah perlakuan jenayah antarabangsa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Dan hakikatnya anxiety yang kita rasakan pada tahun ini telah dilalui dan dirasai sejak 75 tahun oleh masyarakat Palestin. Mereka berkali-kali selama 75 tahun cuba bagi tahu dunia. Tapi dunia tak nampak dan bukan salah dunia pun. Sebab kita dikelabui dengan maklumat yang terbatas. Tapi kini maklumat sudah tidak terbatas. Maklumat di hujung jari. Maklumat dari dataran secara langsung setiap waktu, setiap saat. Dan kita dah mula rasa anxiety, kesakitan yang hanya sekelumit berbanding masyarakat Palestin yang dah lalui selama daripada 1948 dan even before that selama 75 tahun. Tapi saya nak tambah sikit boleh tak? Boleh. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan seorang mukmin dengan mukmin lain adalah seperti badan. Kalau satu bahagian sakit, seluruh bahagian badan akan rasa sakit. Saya betul-betul rasai, menjiwai hadis ni pada tahun ini. Walaupun saya fikir tentang isu ni sejak 2010, tapi dia punya visual tak macam 2023. 2023 is non-stop visual. Dan memang kita rasa anxiety. Jadi pada orang yang rasa anxiety, mereka yang rasa sedih, yang rasa tak sanggup melihat, terus rasa anxiety, terus rasa sakit. Sakit itu menjadikan anda, kalau anda orang Islam yang mahu menjadi dalam kategori mukmin, yang jatuh dalam kategori hadis Rasulullah ni, yang akan rasa sakit bila saudara kita sakit, maka teruslah rasa sakit. Sebab kita akhirnya dapat kata, ya Allah, aku adalah insan yang Rasulullah sebut dalam hadis itu. Aku adalah orang mukmin yang Rasulullah kata kalau satu bahagian sakit, seluruh bahagian badan akan sakit. So kita rasa sakit walaupun kita di Malaysia. Yang kena tu mungkin di kaki, di Gaza. Tapi kita di Malaysia, di bahagian tangan mungkin. Kita rasa sakit dan sakit tu tak dapat nak dikawal, tak dapat dibendung. Rasa macam air mata tu sentiasa ada dekat mata. Ada sekatan di jiwa. Tekak kita ni rasa mengkelan sangat sebab rasa anytime boleh nak sebab. Dan itu adalah something yang good. Sebab Rasulullah kata kita sebagai satu badan, satu ummah, antara mukmin dengan mukmin pasti rasa sakit. So kita emulate, kita tengah menghidupkan hadis Rasulullah. Selagi mana kita rasa sakit, selagi itu kita mukmin yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis itu. So teruskan melihat, terus merasai kesakitan saudara kita. Bila kita cakap pasal pengorbanan, saya rasa pengorbanan terbesar adalah antara di Gaza adalah wanita-wanita di sana. Despite everything, despite kehilangan anak, kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan keluarga, tapi mereka tetap tabah dan juga kepercayaan dan kepercayaan utuh mereka kepada Allah tu masih ada. So, rasa macam mana? Seriously lah kan, masa Kak Farah pergi ke sana, Kak Farah tengok kan, dia ni sangat emotionally strong. So I wonder why. Actually tarbiyah mereka betul-betul mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan. Mereka bertadabur, mereka baca Al-Quran dan mereka faham Al-Quran. Dan sewaktu kejatuhan, kelemahan Palestin ni kan pada tahun 1948, selama 10 tahun, kalau kita cakap orang Palestin selama 10 tahun, dia orang macam lost. Dan orang mungkin bertanya, Hamas ni siapa sebenarnya kan? Hamas ni adalah satu usrah, dia usrah aja. Kelas usrah yang datang untuk membina jati diri dan semangat masyarakat Palestin yang tengah down. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama. Dan baru kemudian tu mereka membentuk sebagai parti politik yang menang pilihan raya. So, kalau di Gaza khususnya, mereka punya tarbiyah tu sangat strong. Dia memang encourage children datang ke masjid. Mereka memang menghidupkan Al-Quran. Mereka faham Al-Quran. So, kalau kita nak jadi strong macam mereka, bagi saya tengok wanita-wanita ini, sebab mereka benar-benar faham Al-Quran dan hadis. So, apa sahaja batu ataupun senjata, tembakan, pembunuhan dilontarkan, kematian suami, anak di depan mata, mereka tahu mereka ada objektif yang jelas, iaitu kembali kepada Allah. Dan mereka berpegang pada Quran dan Sunnah dan kekuatan itu datang dari situ. So, the tarbiyah kat sana sangat strong. Dan yang saya amazed ni, masa saya pergi satu program dekat Gaza bersama dengan Amal Palestin, kita buat satu program dengan anak yatim. So ada satu makcik ni tau, masa tu kan dia orang ni semua nak bawa Kak Farah jumpa makcik ni. So dia orang kata, Kak Farah tolong sabar, jangan nangis. Sebab masa sepanjang program tu, saya yang nangis, orang Palestin yang pujuk saya. Bukannya bukan saya pujuk orang Palestin. Pujuk orang Palestin. Dia orang yang pujuk saya. Sebab saya yang duk asyik nangis. So makcik ni dia kata, makcik tak sedih sebab anak makcik mati dan syahid. Makcik sedih tidak ada lagi anak-anak lelaki yang boleh berjihad di jalan Allah. So they are so strong emotionally. Kalau kita tengok pun banyak
wanita, lelaki di barat sekarang ni dah mula berminat nak baca Quran kerana mereka hairan sebab apa orang Palestin ni dia punya conviction, kepercayaan kepada Tuhan tu kuat. Masih lagi berterima kasih kepada Allah walaupun sedang memegang mayat anak. So they are curious. So itu adalah daripada tarbiyah Al-Quran dan hadis yang kuat dalam jiwa diorang. Akak sendiri, akak rasa kalau dekat Malaysia ni, siapa wanita yang paling menonjol dalam melontarkan apa-apa yang berlaku pasal Palestin? Kak Farah tengok ramai. Masya Allah, nak kata pick satu tak fair sebab masing-masing work so hard, masing-masing sangat committed dan masing-masing ni buat dengan hati dan jiwa. Ada Finas Yunus, bagi contohnya sahabat saya. Finas Yunus ni sekarang ni Chief Editor Merdeka Times. So dia manusia yang sangat lantang. Tapi dia lantang berfakta. So dia akan buat dia punya research dalam apa perkara yang dia perjuangkan. Dan dia banyak perjuangkan bukan saja isu Palestin tapi berkenaan isu ummah. Dan dia buat kerja tanggungjawab yang sangat berat yang ramai tak larat nak buat dan takut nak buat. Lagi satu Haliza Helmi. She is also very active. Dia banyak menarik anak-anak muda. So she is so active walaupun dia dah menjadi isteri orang. Dan Alhamdulillah suami dia kata suami dia sangat membantu. Ramai lagi yang lain. Malah saya tengok sekarang ni Miss Nina. Dia pun dengan cara dia, saya tahu dia seorang ibu yang anak masih baby. Dia tidak boleh keluar sesuka hati nak pergi buat talk dan sebagainya banyak-banyak. Masih lagi dia menguruskan anak dengan bisnes dia. Tapi dalam platform dia memang lantang. Walaupun dia tu influencer yang acap kali dipanggil oleh jenama-jenama yang diboykot. Betul? Malah kita tengok ada jenama antarabangsa yang membuang duta mereka kerana menyokong isu Palestin. Tapi Niloufar tetap lantang. Betul? Pandangan Kak Farah sendiri macam sekarang bila kita tengok sebab dah lama perkara ni dah berlarutan selama 4 minggu macam tu, ada sesetengah rakyat Malaysia yang sekarang dah daripada dulu boykot tapi sekarang dah kurang. So apa pandangan Kak Farah? Okey, ada satu prinsip dalam fiqah iaitu kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kenapa saya soalkan? Kenapa orang barat pun boykot? Itu adalah hak kita sebagai pengguna. Hak kita mengurus kewangan yang kita. So, cuba cari. Macam setengah orang tengok ni dia datang dengan alasan begini ataupun naratif sebegini. Katanya, kau ni alang-alang nak boykot lah semua. Kenapa kau tak boykot ni, tak boykot tu, tak boykot ni? Kau nak boykot 1, 2, 3 je. Baik, tak usah boykot semua. Ada pula datang dengan hujah sebegini. Saya rasa hujah ni adalah hujah yang mengikut naratif lidah Israel yang dilunakkan dalam telinga kita. Maaf saya katakan. So, apa sahaja yang kita mampu buat? Kita bukan saja hulurkan kewangan bantu Palestin, tapi kita kena hentikan sumbangan kewangan kepada pihak yang jelas menyokong Israel. Kalau kita boleh menggunakan muka buku tu untuk kita mengetengahkan agenda dan isu kebenaran Palestin, kita menggunakan weapon mereka untuk mengetengahkan isu kemanusiaan dan isu kekejaman ini, gunakan. Why not? So kita kena pandai strategi juga. Betul? You have to strategize. Dan akhir sekali ialah kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat semaksimal yang mungkin. Jangan sampai kita rasa apa yang aku boleh buat. Jangan izinkan sesiapa yang meremehkan usaha kita. Sebab Allah paling suka perkara yang kecil tapi konsisten, istiqamah. Allah tak kata dia suka benda yang besar buat sekali je. Allah suka kita buat benda yang kecil tapi konsisten. Sebagai contohnya, boykot satu, mungkin kita tak boleh boykot 100 produk. Kita boleh boykot sesuatu produk. Dan kita boleh alihkan memilih produk tempatan. Khususnya produk-produk tempatan yang pro-Palestin. So, go for it. Macam Kak Farah sendiri sudah lama berjihad berkenaan Palestin dan juga Israel ni. Ada tak apa-apa kisah yang menjadi inspirasi kepada Kak Farah sendiri berkenaan dengan genosid ni yang menjadi inspirasi, especially berkenaan dengan wanita? Saya hairan macam mana, dululah saya pergi ada seorang wanita ni, saya tak ingat nama dia. Okey, mereka ni pejuang-pejuang pembebasan tak boleh disamakan dengan tentera Israel. Tentera Israel ada military might, kekuatan ketenteraan udara, darat dan laut tercanggih di dunia. Betul. Mereka juga adalah pengeluar barangan ketenteraan dalam pasaran dunia. Israel. Dan mereka menggunakan Gaza sebagai makmal ujian barangan peralatan ketenteraan. It's an open secret. Bom phosphorus diguna pakai termasuk pada tahun ini yang sebenarnya
diharamkan penggunaannya oleh perundangan antarabangsa. Okey, siapa ini pejuang pembebasan Palestin? Mereka adalah ad hoc, orang yang buat ad hoc, volunteer. Mereka tidak ada ketenteraan udara, darat dan laut secanggih Palestin. Yang kita lihat hari itu paraglider. Itulah dia orang punya Betul. teknologi udara. Paraglider. That's it. Jadi mereka ni siapa? Pemuda-pemuda di antara umur 20 sampai ke 30 tahun yang benar-benar berjuang bukan untuk dapat kekayaan. Mereka tak dijanjikan dapat tanah, dapat rumah dan sebagainya. Mereka buat hanya untuk pembebasan negara mereka yang dijajah. Mereka melihat ibu bapa dibunuh, mereka melihat keluarga diperlakukan seperti binatang, seperti apa yang secara terbuka pada tahun ini. Betul. Individu, entiti, ketua-ketua Israel yang mengatakan melibatkan rakyat Palestin ini binatang. So mereka dah nampak benda itu berlaku begitu lama. So mereka ni adalah volunteers. Dan siapa yang menguatkan semangat mereka? Tak silap ada satu wanita, saya tak ingatlah umur Nida ke apa nama dia. Dia yang pakaikan baju anak dia untuk pergi bertentang dengan tentera Israel. Di mana misi itu, dia tahu anak dia tidak akan kembali. Misi itu dihantar, dia yang mandikan anak dia yang pakaikan anak dia pakaian, dia pergi hantar dekat kawasan Berperang. kawasan apa kata sempadan. Dan dia tahu anak dia tidak akan kembali dalam misi itu. Tapi dia tahu objektif yang sebenar. Dan Al-Quran mengatakan kalau orang merampas harta kita, kalau kita mempertahankan harta kita, kita mati, Allah kata kita syahid. Betul. So inilah syahid. Inilah jihad. Mempertahankan tanah yang dijajah. Kita kena clear dalam minda kita. Ini tanah yang dijajah. Kau jajahlah 10 tahun, 20 tahun, 75 tahun, 100 tahun. Ia adalah tanah yang dijajah. Bukan tanah kosong yang dimasuki oleh Israel. Betul. Sebab itu yang Israel cakap kepada anak-anak mereka. Kita adalah orang yang tiada tanah masuk ke dalam tanah yang tiada orang. Tapi tak boleh brainwash dah. Pada 2023 dah tak boleh brainwash. Dan inilah kekuatan yang saya lihat pada wanita-wanita Palestin. Mereka mahu akhirat tu lebih daripada mereka mahu dunia. So macam mana nak dapat kekuatan ni? Hanya kerana Al-Quran. Dan bila ada problem dalam kehidupan, you akan ada kawan-kawan best friend akan datang dalam bentuk ayat Al-Quran dan hadis. Kalau kita faham Quran, ayat Quran akan datang bertubi-tubi kat kita. Allah bagi tahu yang Allah akan uji kita yang beriman ni, orang yang beriman dalam pelbagai jenis ujian. Kesakitan, kekurangan harta benda, orang takutkan kita, kekurangan buah-buahan. Dan Allah kata bantuan Allah itu dekat. Dan kita belajar pula hadis. Rasulullah pun ada berdoa pada Allah. Selama berapa belas tahun baru dia berhijrah. Maksudnya dia pun melalui proses yang panjang. So kita akan jadi kuat. Dan ada hadis yang kata Allah akan uji kita terus menerus dengan ujian kalau Allah nak naikkan darjat kita. Allah juga akan uji kita berterusan supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. So inilah kekuatan orang Palestin. Mereka faham Quran, mereka faham hadis, mereka hidup macam Quran. Dan mereka hidup macam Rasulullah. Okey, baiklah, kita dah berada di pengakhiran Sembang Wanita Extra. Kita hari ini banyak sebenarnya ilmu-ilmu baru yang Mimi sendiri dapat daripada Akak sendiri. Jadi Akak ada apa-apa nak cakap kepada pembaca Minggu Wanita? Okay. Saya nak sampaikan khas pada sahabat-sahabat saya, ibu-ibu, anak-anak, nenek-nenek juga, wanita di luar sana. Kadang-kadang kita rasa kita ni tak mampu buat banyak. Kita terkekang dengan anak kita, dengan tanggungjawab kita. Saya pun bukan yang hebat sangat. Saya terkekang juga. Saya nak pergi buat ceramah pun saya tak larat. Saya TikTok je malam. Itu saja kemampuan saya. Tapi jangan sekali-kali beranggapan segala usaha kita dari segi menguruskan saluran kewangan kita, ke mana ia pergi, ke mana ia jangan pergi. Menguruskan saluran maklumat dalam sosial media kita. Mendidik anak-anak kita. Menasihati orang sekeliling kita. Memberi semangat kepada suami kita. Benda yang kita pandang enteng dan kecil ni, jangan sekali-kali kita rasa kecil dan enteng. Ini adalah perkara yang merubah landscape dunia pada hari ini. Dunia sedang berubah, wanita-wanita semua. Dunia di luar yang telah terhidang dengan naratif barat, pro-Israel telah berubah kerana tangan-tangan kecil kita yang berkongsi dalam sosial media. Jadi insya-Allah yakin usaha kita akan mendapat kejayaan. Tak perlu kita lihat kejayaan dalam hidup kita. Pasti itu janji Allah. Tak perlu kita nak tengok di dunia waktu kita hidup. Yang penting bila kita bertemu dengan Allah,
kita boleh kata aku dah lakukan sesuatu walaupun kecil tapi berterusan. Don't give up. InsyaAllah. Biiznillah terus berjihad. InsyaAllah. Terima kasih Kak sebab sanggup meluangkan masa dengan kami. Semoga jihad-jihad kecil kita pada hari ini dan juga pada hari-hari seterusnya dan hari sebelumnya akan membawa contribute something kepada kebebasan Palestin. Amin. Terima kasih Kak. Thank you. Okay.